Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu kita pada malam ini untuk kita sambung membaca buku baharu yang telah kita mulakan, buku syarah hadis 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan bahaskan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga berkenaan rukun Islam. Barangkali ini adalah perkara yang kita sedia maklum, tetapi insya-Allah tiada salahnya untuk kita ulang kaji perkara ini, dan dalam masa yang sama kita mantapkan pemahaman kita serta kita perkemaskan lagi perkara-perkara yang disebutkan dalam rukun Islam ini. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di surat 34, hadis ketiga rukun Islam. An Abdullah ibn Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Daripada boleh buat ada sedikit pembetulan, ada nama tertinggal di situ, Abdullah bin Umar, ya, daripada Abdullah bin Umar. Baik, daripada Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina atas 5 perkara: bersaksi bahawa sesungguhnya tiada sembahan kecuali Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu ialah pesuruh Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, demikian hadis berkenaan rukun Islam. Yakni jika tuan-tuan terfikir-fikir sebelum ni dari mana datangnya perincian tentang rukun Islam itu, maka jawapannya ialah antaranya di dalam hadis di depan kita ni, ya, jelas diperincikan 5 rukun Islam yang telah kita pelajari sejak kecil. Jadi hadis ni menjadi asasnya, ya, sumbernya. Baik, kita lihat perkara yang pertama. Islam itu dibina atas 5 perkara. Penjelasan tentang keutamaan 5 perkara ini dan bahawasanya Islam dibina atasnya. Nak kata bahawa agama Islam itu lengkap, memenuhi semua aspek-aspek, bukan sahaja agama, bahkan kehidupan, merangkumi perkara akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Tetapi dalam masa yang sama ada perkara-perkara asas dalam agama Islam itu.
ya, yang disebut sebagai 5 rukun Islam itu. Terdapat perserupaan atau penyamaan antara sesuatu perkara yang bersifat maknawi dengan fizikal bangunan. Yani rukun Islam itu atau tiang-tiang Islam itu adalah suatu benda maknawi, yani benda abstrak, benda yang hanya yang dibayangkan dalam fikiran. Rukun, mungkin ada yang tanya mana tiangnya, ya, rukun tu maknanya tiang, mana tiangnya? Kita kata itu adalah suatu benda abstrak, yang suatu yang dibayangkan dalam minda. Tetapi dalam hadis ini Nabi menyebut Islam dibina, yakni menyerupakan antara suatu benda maknawi dengan suatu benda fizikal, iaitu fizikal bangunan. Diumpamakan Islam itu seperti bangunan, dan maklum bahawa bangunan itu dia ada terbina daripada beberapa aspek, daripada asasnya, ya, lantainya, tiang-tiangnya, pintu, tingkapnya. Jadi Islam itu diumpamakan sebagai suatu binaan. Sebagaimana bangunan fizikal tidak dapat berdiri tegak kecuali dengan tiang-tiang yang kukuh, maka begitu juga dengan agama Islam dibina atas 5 rukun ini. Kelima-lima rukun ini menjadi asas kepada perkara-perkara agama yang lain. Yani agama Islam itu banyak aspek, dan 5 perkara rukun Islam ni adalah 5 aspek utamanya. Apakah rukun Islam yang pertama itu? Kita lihat nombor 2. Bersaksi bahawa sesungguhnya tiada sembahan kecuali Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Ini tuan-tuan kalau lihat terjemahan dua kalimah syahadah. Ini tuan-tuan boleh perhatikan sedikit. Di sini kita kata kita mantapkan pemahaman kita. Perhatikan terjemahan itu. Tiada sembahan kecuali Allah. Berbeza dengan barangkali terjemahan yang tuan-tuan mungkin selalu dengar, kata apa? Tiada Tuhan kecuali Allah. Saya tidak silap di situ dalam terjemahan, tetapi saya melihat terjemahan yang lebih tepat ialah seperti yang tuan-tuan lihat. Tiada sembahan kecuali Allah. La ilaha illallah. Kita perhatikan setiap kalimah dalam kalimah syahadah itu. La, apa artinya? Tiada. La, tiada. Ilaha. Ini perkataan yang menjadi perbezaan dalam terjemahan yang biasa kita dengar. Disebutkan ilah itu sebagai Tuhan. Ini yang kita biasa dengarkan, tiada Tuhan kecuali Allah, ya. Sedangkan ilah bukan maksudnya Tuhan. Kalau Tuhan dalam bahasa Arab disebut Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi, sambung tuan-tuan, Tuhan sekalian alam. Itu kita kata betul lah tu. Sebab dia kata Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah tak kata Alhamdulillahi Ilahil alamin dan sebagainya. Allah kata Rabbil alamin. Itu kita kata betul, Tuhan. Rabb, Tuhan. Adapun ilah itu bukan maksud Rabb. Rabb dan ilah dua perkataan yang berbeza. Jadi perkataan ilah itu ialah suatu yang dalam bahasa Arab dia kata makluh. Ilah ialah makluh, yakni sembahan, suatu yang disembah, suatu yang disembah, ya. Justru saya melihat kalau dikatakan tiada Tuhan, pertama itu terjemahan yang tak tepat seperti yang kita sebut tadi, dan satu lagi dia memberi maksud yang tidak tepat, yang berbeza daripada apa yang dimaksudkan dalam kalimah syahadah kita itu.
Kerana Nabi kata la ilaha. Sedangkan bila kita terjemahkan tiada Tuhan, walaupun mungkin ada yang kata tapi ustaz, Tuhan tu ialah benda yang disembah lah. Saya kata benar. Dan tinggal lagi Tuhan ini kadang-kadang boleh difahami dengan pelbagai tafsiran di luar sana lah, yang akan membuka banyak polemik. Jadi ketika mana perkataan yang digunakan ialah ilah, maka mengapa tidak diterjemahkan seperti mana yang dimaksudkan dalam perkataan itu, iaitu bukan Tuhan tetapi sembahan. Jadi boleh kita kata Tuhan itu maksud yang umum, sedangkan dalam aspek ketuhanan itu, apa antara aspek dia? Tuhan itu ialah sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang mengeluarkan tanaman. Itu semua maksud Tuhan, betul? Tapi antara aspek yang terperinci, yang dimaksudkan secara spesifik dalam maksud Tuhan itu ialah di sini ialah sembahan. Jadi termasuk dalam erti Tuhan ialah apa yang disembah, di samping maksud-maksud ialah yang baru kita sebutkan tadi. Jadi itu yang dimaksudkan secara spesifik dalam kalimah syahadah ini. Jadi saya lihat langkah pertama yang kita kena atasi di sini ialah memperbetulkan terjemahan sebelum kita membahaskan kalimah syahadah itu dengan lebih lanjut. Jadi tiada sembahan kecuali Allah. Ada satu lagi terjemahan, tuan-tuan. Ini satu yang biasa kita dengar, tiada Tuhan kecuali Allah. Satu lagi apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Betul? Ada yang kata okey, tiada Tuhan itu mungkin tak berapa tepat. Maka kita kata yang tepatnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Macam mana dengan terjemahan seperti itu? Saya katakan sekali lagi, tak tepat. Kerana tiada Tuhan yang berhak disembah itu bukan terjemahan. Sebab yang kita nak terjemahkan di sini ialah la ilaha illa Allah. Ada berapa perkataan? Ada 4. La ilaha illa Allah. Bila kita terjemahkan sebagai tiada Tuhan yang berhak disembah, jelas di situ kita telah memasukkan perkataan-perkataan yang lain yang tidak ada dalam perkataan asal bahasa Arabnya. La ilaha illa Allah. Jadi la yakni tiada, ilaha seperti kita sebut tadi setepatnya sembahan, illa kecuali Allah. Jadi ini terjemahan yang tepat. Adapun tiada Tuhan yang berhak disembah, itu kita kata syarahnya, bukan terjemahannya. Boleh beza antara terjemahan dengan syarah. Jadi kita nak syarahkan ke kita nak terjemahkan? Kita kata di sini kita nak terjemahkan je, bukan nak syarahkan. Adapun syarah tu kita kata betul lah tu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu kenyataan yang tepat, tapi itu syarah, bukan terjemahan. Baik. Jadi tiada sembahan kecuali Allah. Kemudian yang seterusnya, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad ialah pesuruh Allah. Rasul Allah, yakni pesuruh Allah. Baik. Ini merupakan rukun Islam pertama yang menjadi asas kepada baki rukun yang lain. Tidak akan berguna baki 4 rukun Islam dan amalan-amalan lain sekiranya ia tidak dibina atas 2 kalimah syahadah ini. Mana mungkin seorang itu kalau dia nak solat, contoh, tapi dia belum lagi mengucap kalimah syahadah. Yang ini seorang muallaf, contoh, orang yang tertarik dengan Islam, dan dia kata saya nak sembahyang dululah, boleh tak? Kita kata untuk nak pastikan solat ni sah, dengan syarat-syarat dan sebagainya, yang pertama sekali kena mengucap kalimah syahadah. Betul? Demikian dengan baki amal ibadah yang lain, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Untuk diterima amal ibadah itu sebagai benda yang sah di sisi Allah, orang tu kena mengucap kalimah syahadah dulu. Kerana itu kita lihat seorang yang nak memeluk Islam, apa yang diminta atasnya
sebelum apa-apa yang lain, sebelum tutup aurat, sebelum ambil air semayang ke apa ke, ya, sebelum solat puasa, kita kata diminta supaya dia mengucap kalimah syahadah dahulu, ya. Kedua-dua kalimah syahadah ini bergandengan dan tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau orang tu nak meluk Islam, dia tak boleh kata asyhadu an la ilaha atau asyhadu an la ilaha illallah. Satu kalimah syahadah dia sebut. Wa anna Muhammadar Rasulullah dia tak nak sebut. Bukan secara lupa ke apa, tak sengaja dia tak nak sebut. Kita kata, adakah dia Muslim dengan kata macam tu? Jawapannya tidak. Dia hanya mengucapkan satu kalimah syahadah, sedangkan dia kena ucapkan kedua-duanya baru dikira sebagai Muslim, ya. Sekadar mengakui Allah satu-satunya sembahan tidak cukup untuk dikira seorang itu Muslim. Seperti mana halnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengakui Allah sebagai sembahan, ya. Tapi adakah mereka jadi Muslim? Jawapannya tidak, ya. Selagi mana mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, ya. Kemudian kesaksian bahawa tiada sembahan kecuali Allah. Bila kita kata la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, menuntut supaya manusia tidak menyembah kecuali Allah. Sebab tu saya kata kita kena betulkan terjemahan tu, baru kita boleh faham maksud dia. Bila kita dah kata tiada sembahan, kenapa kita kata bila kata tiada sembahan kecuali Allah, apa maksudnya? Maknanya kita tak boleh nak sembah kecuali Allah. Tapi kalau kita dah awal-awal dah terjemah tiada Tuhan kecuali Allah, maka apa agaknya kesimpulan yang seorang itu faham bila dikata tiada Tuhan kecuali Allah? Saya nak tanya, ini soalan kefahaman lah. Agak-agaklah kalau orang tu awal-awal lah dikata la asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya tiada Tuhan kecuali Allah, maka kita kata kat dia, kalau kau dah ucap macam tu, apa yang kau kena buat? Apa implikasi dia? Dia dah kata tiada Tuhan kecuali Allah. Siapa agak-agak boleh bagi jawapan? Apa agaknya kalau kita kata tiada Tuhan kecuali Allah, maksudnya apa agaknya jawapan yang diberi? Secara ringkasnya, adakah dia akan sampai kepada kesimpulan maksudnya kita tak boleh sembah kecuali Allah? Jangan terkejut kalau kesimpulan itu dia tak sampai. Dia tak sampai kepada kesimpulan itu. Sebaliknya, apa yang disimpulkan? Dia barangkali akan simpulkan maksudnya bila kita kata tiada Tuhan kecuali Allah, maksudnya tiada yang menciptakan seluruh alam ni kecuali Allah. Nampak kesimpulan dia? Atau dia kata maksudnya tiada yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan atau mengeluarkan tanaman kecuali Allah. Itu maksudnya. Dan memang benar-benar itu yang berlaku di luar sana. Di mana ada sebuah buku yang dikarang di Timur Tengah lah. Nama buku dia apa tahu? La ilaha illallah. Nama buku kalimah syahadah. Tajuk buku dah cukup cantik. Itu sebaik-baik kalimah yang agung, ya, kalimah suci, kalimah ikhlas, kalimah tauhid. Tetapi apabila dia membahaskan kalimah la ilaha illallah itu, ternyata bahawa dia hanya berputar sekitar mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pemilik, sebagai penjaga seluruh alam ini, tanpa dibahaskan sama sekali soal mengesakan Allah dalam sembahan. Jadi kita kata, adakah dia telah merealisasikan tauhid kalau dia mengabaikan aspek mengesakan Allah dalam sembahan? Jawapannya tidak. Dia hanya dapat asasnya, tetapi inti utamanya tersasar daripadanya. Jadi ini saya lihat pentingnya kita perbetulkan terjemahan itu dulu sebelum kita nak bahas lebih lanjut. Baik. Jadi kesaksian tiada sembahan kecuali Allah menuntut supaya manusia tidak menyembah
kecuali Allah. Satu. Yang kedua, manakala kesaksian bahawa Muhammad ialah pesuruh Allah menuntut supaya ibadah-ibadah yang dilakukan hendaklah sejajar dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya dalam kalimah syahadah yang pertama ramai sahaja di luar sana salah faham seperti yang kita jelaskan tadi, ternyata bahawa bahagian kedua kalimah syahadah ini memperakui Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Semua mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tapi sejauh mana mereka memahami maksud pengakuan itu? Adakah mereka memastikan ibadah-ibadah yang mereka laksanakan sejajar dengan apa yang diajar oleh Rasulullah? Ternyata ramai yang hampir keliru tentang perkara ini. Lalu kesudahannya mereka beramal atas dasar bersangka baik semata-mata. Dia kata kenapa buat macam ni? Dia kata ini kan baik, ini kan baik, ini kan baik. Tak ada pula jawapan dia kerana ini sunnah Rasulullah. Jadi kita kata itu jawapan yang agak tersasar daripada kalimah syahadah yang kedua yang diucapkan itu. Pendek kata tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah menuntut kepada keikhlasan dalam kita beribadah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Manakala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menuntut kepada ittiba', memastikan ibadah yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan nak membolehkan benda-benda yang tidak diajar oleh Nabi dan sebagainya. Jangan nak mengada-adakan benda-benda baru, atau jangan nak diubah suatu ketetapan dalam sunnah itu atas dasar nak sesuaikan dengan zaman dan sebagainya. Itu semua menyalahi kalimah syahadah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ikhlas dan ittiba'. Kedua-dua perkara ini menjadi asas dalam penerimaan ibadah-ibadah yang dikerjakan. Ini setiap satu ibadah yang kita buat kena memenuhi dua syarat ni, ikhlas dan ittiba'. Dengan kata tuan-tuan, kalau orang itu beramal dengan satu amalan tanpa ikhlas, dia solat tapi tanpa ikhlas, dia solat kerana riak, solat dia diterima tak tuan-tuan? Tak diterima. Solat tu bagus, tetapi kerana dia tidak ikhlas, dia jadi tak bagus, tertolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kalau ikhlas, ibadah yang dibuat tu dia ikhlas kerana Allah semata-mata, tetapi ternyata bahawa dia mengubah tata cara salat yang dilaksanakan itu tak serupa dengan apa yang diajar oleh Nabi, adakah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Contoh, nanti salat isyak nanti daripada 4 rakaat dibuat 5 lagi bagus daripada 4. Betul ke? Dia kata macam tu lah. 5 lagi bagus, lagi rajin, lagi mantap. Boleh ke macam tu? Ya? Jawapannya tak boleh. Ya? Tak kira dalam benda wajib atau benda sunat, kedua-duanya kena ikut sunnah. Ini tuan-tuan, sering sahaja ini penjelasan lanjut sikitlah, ya. Sering sahaja di luar sana apabila dikata kita kena ikut sunnah, kita kena ittiba', seperti mana kalau solat fardu itu kita tak boleh nak tambah rakaat. Jadi kita bagi contohlah, kalau solat isyak kita tambah 5 rakaat, kita kata 5 rakaat atas dasar ini kan bagus, ini kan baik. Boleh tak? Tak boleh. Apa jawapan dia? Apa tuan-tuan jawapan yang diberikan? Itu memanglah tak boleh tambah, sebab itu benda wajib. Benar-benar dengar tak? Sebab itu benda wajib, memang tak boleh mana. Yani dia mengandaikan bahawa itu jawapan yang betul, tanpa dia sedar bahawa ittiba' bukan dalam hal wajib saja, dalam bab benda-benda sunat juga adalah juga perlu ittiba'. Sebagai contohnya, solat hari raya. Apa hukum solat hari raya? Tidak dinafikan pendapat yang sebetulnya dia wajib, ya, bagi lelaki dan yang mukim dan seterusnya.
Tetapi dalam masa yang sama ada pandangan yang kata sunat. Jawab, kalau solat hari raya ditambah 2 rakaat, solat raya berapa rakaat tuan-tuan? 2 kan? Tambah, buatlah 4 rakaat. Adakah dia boleh memberi jawapan yang sama? Tapi ini wajib. Tak, ada pandangan kata sunat. Contoh. Ya. Kita bagi contoh yang lain. Apa agaknya? Nak membaca ayat Al-Quran ketika rukuk, ketika sujud, sedangkan membaca surah dalam solat hukumnya sunat, yang rukunnya Al-Fatihah. Tapi boleh tak nak dipindahkan dari baca semasa berdiri dibaca ketika rukuk atau sujud? Rukuk dan sujud tu baca surah mana-mana, boleh ke? Membaca surah tu sunat dalam solat. Contohlah, mungkin boleh ya difikirkan contoh-contoh yang lain. Maksudnya dalam bab wajib atau sunat, kedua-duanya kena ikut ittiba. Baik, kemudian perkara yang ketiga tuan-tuan, perkara yang ketiga berkenaan rukun yang kedua, iaitu solat. Solat ialah ibadah yang paling penting selepas ucapan 2 kalimah syahadah. Ia merupakan tiang agama sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara agama terakhir yang diabaikan oleh manusia di dunia. Perkara agama terakhir yang diabaikan oleh manusia di dunia. Dan perkara pertama yang akan dihisab pada hari akhirat kelak. Dan ia merupakan pembeza utama antara Muslim dengan kafir. Nak menunjukkan keutamaan dan kepentingan solat itu. Dialah rukun selepas kalimah syahadah. Selepas mengucap kalimah syahadah, apa yang perlu dilakukan oleh seorang itu? Mendirikan solat. Dan ternyata bahawa itulah benda yang akan disoal daripada hal ibadah. Itulah ibadah yang akan disoal, perkara pertama yang akan disoal di hari akhirat kelak, dan menjadi pembeza antara Muslim dengan kafir, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa baina asy-syirk aw al-kufr tarkus salat. Perjanjian atau perbezaan antara kita orang Islam dengan orang-orang kufar atau musyrikin ialah meninggalkan solat. Ya, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan solat itu, maka dia telah kufur. Perintah supaya mendirikannya menjurus kepada 2 makna. Yang ini dalam hadis ni Nabi kata mendirikan solat. Apa maksud mendirikan solat, tuan-tuan? Hadis ini ada perincian sedikit. Ada 2 maksud. Yang pertama, melaksanakan solat-solat yang wajib. Apa dia solat-solat yang wajib? Ya, solat fardu 5 waktu, di samping solat Jumaat. Ya, ini solat-solat yang wajib. Ya, dan ini merupakan tahap paling minimum supaya orang itu termasuk dalam kategori mereka yang mendirikan solat. Dia kena solat sekali saja ke? Tak, bahkan dia kena laksanakan apa yang wajib itu secara konsisten setiap hari. Setiap hari itu ada solat, ada 5 solat fardu, maka itulah yang dia kena laksanakan. Jika dia mengabaikan 1 solat atau 2 atau lebih, adakah dia akan tetap dikira mendirikan solat? Jawapannya tidak. Dikira dia telah mengabaikan solat. Jadi mendirikan solat maksud minimumnya ialah melaksanakan solat-solat wajib itu. Ada makna yang kedua, ialah melaksanakan solat-solat sunat. Melaksanakan solat-solat sunat bagi menyempurnakan pelaksanaan solat itu serta melengkapnya. Kerana itulah dia tujuan antara tujuan solat sunat itu, bagi melengkapkan pelaksanaan solat fardu kita.
ketika mana tuan-tuan, bila kita laksanakan solat fardu, adakah kita melaksanakannya dengan lengkap, sepenuhnya, seperti mana yang sepatutnya? Sebelum tuan-tuan nak jawab, antara syarat dalam solat kena khusyuk. Betul atau tidak? Kena khusyuk. Jadi sejauh mana kekhusyukan kita, ya, sama-sama kita bermuhasabah. Apa yang pastinya adalah hadis Nabi SAW mengatakan, barangkali rubba musallin hadduhu minas salat ushruha, barangkali orang yang salat, apa yang dia dapat hanyalah 1/10 sahaja daripadanya, daripada pahalanya, daripada pelaksanaannya. Dia hanya dapat 1/10 saja. Au tus'uha, atau 1/9, au thumunuha, atau 1/8, au sudsuha, atau 1/7. Nabi teruskan, atau 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Dan Nabi berhenti dekat au nusfuha, atau 1/2. Nabi berhenti kat situ. Di antara komentar yang diberikan oleh para ulama mengatakan bahawa ini menunjukkan tahap pelaksanaan kaum muslimin terhadap salat itu dengan erti kata sebenarnya. Yakni barangkali dia hanya dapat 1/10. Yakni kalau 1/10, ini kalau 1/10 maknanya apa? Kalau markah 100%, dia dapat berapa? 10 markah je. Ini bukan dari segi sah tak sah. Nabi tak sebut tentang sah tak sah. Nabi sebut tentang pahala yang didapat di sisi Allah. Yang ini mungkin kita tak tahu. Kita rasa, saya saya solat okey je. Tapi ternyata di sisi Allah hanya dapat 10 markah je. Atau 20 markah. Atau 30 markah. Dan Nabi berhenti kat mana? Setengah. Mana setengah daripada 100% berapa? 50 markah je. Sebahagian ulama mengatakan kalau dia dapat 50 markah, itu dah kira terbaik. Sebab Nabi berhenti kat situ. Mana 1/2 pahala yang didapat, hanya dapat 1/2 je. Itu dah dikira terbaik, the best student. Nak menunjukkan cabaran, mujahadah, kesungguhan, ketepatan, fokus yang perlu dilakukan oleh seorang yang sedang salat tu. Dan itu memang kita tak nafikan. Saya nak tanya tuan-tuan, bila kita salat, macam mana agaknya khusyuk kita? Suatu yang mudah datang, atau hampir sahaja kita terkejar-kejar dan terkial-kial nak memegang tali-tali khusyuk itu. Bila kita dah dapat khusyuk tu, selang beberapa saat barangkali terlepas sekali lagi. Betul? Allahu Akbar. Saya lepas ni nak makan apa Okey, fokus balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tak. Tadi aku kena buat apa mula ingat macam-macam. Betul? Jadi hampir saja memang mujahadah itu berterusan. Dan ini barangkali yang boleh dijelaskan bagi memahami hadis yang telah kita sebutkan tadi. Nak kata itu satu. Dan yang kedua, menjelaskan kepada kita mengapa kita disuruh supaya sejurus selepas memberi salam kita baca apa, tuan-tuan? Kita baca Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, selesai solat aku. Ada? Alhamdulillah. Tak ada. Ternyata Astaghfirullah. 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 3 kali. Sebagai di samping istighfar, tapi peringatan atas kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam salat yang baru kita laksanakan. Ini yang orang yang jaga salat ni pun barangkali tak terlepas daripada kekurangan dan kecacatan. Maka dari situ datangnya peranan salat sunat.
untuk melengkapkan. Sebab kalau tak tinggalkan solat sunat, berdosa tak? Tak berdosa. Tetapi solat wajib, kalau ada kekurangan, kecacatan, diperkirakan atau tidak? Barangkali diperkirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu wajib. Sedangkan kau dapat 50% saja markah. Boleh dipersalahkan atau tidak orangnya? Semestinya. Maka dari situ datangnya peranan solat-solat sunat. Jadi jangan diabaikan solat sunat tu. Alah, ni solat sunat je. Jangan. Engkau punya solat wajib itu belum tentu lagi. Ya. Baik. Kemudian perkara yang keempat, tuan-tuan, zakat merupakan gandingan solat dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, zakat merupakan gandingan solat. Yang sering digandingkan zakat dengan solat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dalam banyak nas. Seperti firman Allah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka. Yani syarat taubat itu bukan sekadar mengatakan aku bertaubat daripada perbuatan kufur atau perbuatan murtad aku. Tidak, bahkan diperintahkan supaya dia salat dan menunaikan zakat. Baru seseorang itu boleh dilepaskan, ya, daripada kesalahan murtad itu, ya. Surah At-Taubah ayat 5. Ia merupakan ibadah harta yang manfaatnya melampaui individu. Yang ini berbeza dengan solat. Itu adalah ibadah jasmani, kita kata. Tapi zakat adalah ibadah harta. Allah mewajibkannya dalam harta orang-orang kaya bagi manfaat orang-orang miskin tanpa memudaratkan orang-orang kaya. Di sini datangnya keagungan dan keluhuran agama Islam. Bersikap adil dalam semua sudut. Dan apabila diwajibkan zakat, dia tidaklah sampai menekan atau menganiaya orang kaya atas alasan nak membantu orang miskin. Tak, sebab jangan lupa orang kaya tu bila dia kaya, kalau dia bekerja dengan betul lah, bukan dengan cara yang salah dan sebagainya. Tak, bila dia dah kumpul kekayaan tu, adakah kekayaan itu adalah satu yang dicela secara mutlak? Dalam Islam memandang serong ke atas orang kaya? Tidak. Itu rezeki yang Allah kurniakan. Seperti mana orang miskin pun itu bukan satu yang hina. Barangkali itu yang Allah takdirkan atasnya. Maka Allah takdirkan ada orang kaya, Allah takdirkan ada orang miskin, ya. Tapi tidak bererti bahawa orang-orang yang susah itu tidak dibantu. Maka nak kata Islam adalah agama yang menyeluruh, agama yang syumul, meraihkan semua aspek, termasuklah membantu orang-orang susah dengan duit, dengan bayaran atau dengan kewajipan zakat, ya. Tapi dengan nisbah yang sangat rendah. Berapa nisbah zakat itu? 2.5%. Yang ni kata seorang tu ada RM100, walaupun RM100 tak cukup nisab lagi, tapi contoh, ya, RM100, berapa yang dikena keluarkan untuk bayar zakat? RM2.50. Ini membebankan jauh sekali daripada membebankan. Ini berbeza dengan sistem manusia, tuan-tuan. Ini zakat ni boleh dikatakan, kalau bahasa canggih dia, ini sistem ekonomi lah. Ya, nak membantu masyarakat orang susah dan sebagainya. Sistem ekonomi, nak membantu. Kalau kita lihat dalam sistem sosialis, seperti mana sistem komunis, apa dia punya pendekatan? Jangan terkejut, tuan-tuan. Kalau sistem sosialis komunis, dia memerangi orang kaya. Orang kaya dianggap sebagai jahat secara prinsip. Nampak je orang kaya, ni mesti dia kaki rasuah ke, dia kaki zalim orang ke apa. Ini dalam sistem komunis. Sebab tu dalam sistem komunis atau negara komunis, secara prinsipnya rakyat jelata tu semua sama rata. Semua kaya ke semua miskin? Semua miskin. Jadi dia nak bagi keadilan. Kesudahannya apa? Dia rampas harta orang kaya tu, ya, dianggap sebagai satu sumber yang tak sah dan sebagainya.
dan akhirnya dimiskinkan semua satu rakyat negara itu. Sebab itu kita lihat mana-mana negara-negara komunis, rakyat dia ditindas. Sekalipun kita nafikan kerajaan mengumpul semua kekayaan negara itu dan memberikannya secara subsidi. Dalam negara komunis memang dibagi makan minum semua, cukup. Tapi kerja macam hamba abdi dengan bayaran yang sangat sedikit. Orangnya semua hidup susah. Jadi ada kekangan yang luar biasa di situ. Saya difahamkan ada satu negara, tak tahu boleh sebut di sini atau tidak, negara Vietnam. Saya difahamkan di negara Vietnam, dia antara negara yang mengamalkan dasar komunis. Rakyat di sana tak boleh nak naik kenderaan, tak boleh naik kereta. Kereta tu satu kemewahan. Sedangkan sistemnya komunis. Maknanya semua kena sama rata. Jadi kesudahannya apa? Semua naik basikal. Dan ada seorang kawan saya, dia pergi delegasi rasmi ke negara sana, urusan rasmi, urusan kerajaan, berjumpa dengan ketua polis negara. Tapi ketua polis negara tu datang naik apa? Basikal. Mungkin kalau kita tak faham, bagusnya, tawaduknya, zuhudnya. Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi kerana dasar sistem komunis tu. Baik. Berbeza dengan sistem kapitalis apa pula? Ini dua sistem ekonomi yang ada di luar sana. Sosialis, semua benda subsidi, semua benda disediakan oleh kerajaan, tapi semua hidup dalam keadaan melarat. Ada pula kapitalis. Kapitalis pula adalah sistem riba, di mana orang kaya terus bertambah kaya, manakala orang miskin terus bertambah miskin. Kalau sistem riba, dia akan jadi kesudahannya jadi macam tu. Dan ini yang kadang-kadang, kadang-kadang kita lihat di luar sana, itu yang berlaku. Dari segi harga rumah, harga kereta, saya nak tanya tuan-tuan, makin lama makin murah ke makin mahal? Kalau tuan-tuan tertanya-tanya kenapa harga rumah makin naik, jawapannya sistem kapitalis riba tadi itu. Kerana riba itulah harga dia naik melonjak-lonjak, Dan kedua sistem ini bertentangan dengan Islam sama sekali. Baik, kemudian perkara yang kelima, puasa, rukun yang ke berapa? Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan ialah ibadah jasmani. Ia merupakan rahsia di antara si hamba dengan Allah. Ketika mana tiada yang tahu bahawa dia puasa kecuali Allah. Betul atau tidak? Orang yang puasa, ada ke tanda dia tengah puasa? Kadang-kadang tak tahu pun siang Ramadan tu, kadang-kadang kita tengok kat luar sana, kita rasa semua orang puasa je, tapi barangkali ada yang tak puasa pun. Pagi itu dia sarapan Maggi, lepas matahari dah naik, pagi itu dia dah order food panda dah. Macam mana ni, Tapi bila keluar rumah, kita tak nampak bahawa dia puasa atau tak puasa. Jadi itu, puasa adalah rahsia antara manusia itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahawa manusia diberi ganjaran buat amalannya untuk setiap kebaikan dibalas 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Suatu kebaikan itu secara umum, tak kiralah berzikir ke, baca Al-Quran ke, solat ke dan sebagainya. Tapi Allah dalam hadis qudsi ini mengatakan illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa, kerana sesungguhnya ia adalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Apa maksudnya? Tuan-tuan, apa maksud kecuali puasa dia adalah untukku dan aku akan beri ganjaran dia? Apa maksudnya? Ada siapa yang boleh jelaskan? Ketika amal ibadah yang lain, pahalanya berlipat kali ganda, antara 10 hingga 700 atau lebih. Yang ini ditetapkan hadnya antara 10 sampai 700 kali ganda atau lebih.
Tetapi puasa, Allah kata aku yang akan bagi ganjaran. Maksudnya ganjarannya tanpa had. Ganjarannya tanpa had. Tidak ada penetapan seperti kebaikan yang lain. Ya, tanpa had. Barangkali dia berkali-kali gandanya. Boleh siapa jelaskan kenapa puasa ini sampai pahalanya berkali-kali ganda tanpa had, seperti kita sebut tadi? Ada apa dengan puasa? Apa istimewanya puasa sampai Allah kata aku bagi ganjaran tanpa had? Secara ringkas, tapi kena cepat. Ada siapa boleh beri jawapan? Abu Yusuf, ada jawapan? Barakallahu fi, kerana hanya Allah saja yang tahu. Yakni dia ada keikhlasan dia luar biasa, kan? Kalau solat, semua orang nampak kita solat. Jadi mungkin ada dia nodai dengan riak dan seumpamanya, mungkin kerana kita takut orang kata apa dan sebagainya. Demikian zikir, baca Al-Quran. Tapi puasa tak ada siapa yang tahu. Yakni keikhlasan dia di situ terpelihara. Baik, ada yang lain? Boleh saya tambah di sini? Ini hanya pandangan saja. Kerana lain orang, lain mujahadahnya dalam berpuasa. Bukan semua orang puasa dia pada tahap yang sama. Ada yang lebih struggle. Apa struggle? Ada yang lebih bersusah payah daripada yang lain. Kerana tak kira lah apa, kerana syahwat makannya, kerana godaan nafsunya, macam-macam, maka kerana itu diberikan ganjaran yang sedemikian tanpa had. Baik, kemudian yang keenam, ibadah haji, rukun Islam yang ke-5 yang terakhir. Ibadah haji merupakan ibadah harta dan jasmani. Nak lihat betapa indahnya Islam, ibadah yang disyariatkan berbagai rupa dan bentuk. Ada ibadah lisan, dan sebelum tu ada ibadah hati, ada ibadah jasmani, ada ibadah harta, dan ada ibadah harta dan jasmani, iaitu ibadah haji. Wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Dan kelebihan fadilatnya, Nabi kata barang siapa melaksanakan haji dengan tidak melakukan jima' mahupun kefasikan, niscaya dia akan kembali seperti mana hari dia dilahirkan ibunya. Apa maksudnya? Ini dilahirkan dalam keadaan semua dosa-dosanya sudah dimaafkan. Ini kelebihan yang luar biasa bagi orang yang buat haji. Kemudian dalam hadis yang lain berkenaan kelebihan umrah. Umrah ke umrah ialah penghapus dosa antara kedua-duanya. Manakala haji mabrur tiada balasannya kecuali syurga. Umrah diistilahkan sebagai haji kecil. Sebab kalau kita lihat memang ibadah umrah ni dia lebih ringkas. Sekalipun dia termasuk dalam ibadah haji yang dilaksanakan itu. Kalau bila buat haji, memang ada umrah sebahagiannya, seperti mana dalam haji tamattu', umrah tu menjadi sebahagian daripadanya. Tapi ibadah haji itu ada waktu-waktu dia, iaitu pada bulan Zulhijjah itulah, sedangkan ibadah umrah itu ialah sepanjang tahun, Dan mungkin saya boleh tambah di sini tuan-tuan, ramai yang faham bahawa haji itu wajib, bahkan dia salah satu daripada rukun Islam. Tapi untuk makluman, umrah dia juga wajib. Umrah juga wajib. Di luar sana ramai yang ada tanggapan bahawa umrah ni sunat saja. Tapi sebetulnya umrah juga adalah wajib. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-umrah ila al-hajj ila abadil abad. Umrah tu telah masuk dalam sebahagian daripada pelaksanaan haji sampai ke bila-bila. Maknanya kedua-dua umrah dan haji itu perlu dilaksanakan.
Kerana itu antara ketiga-tiga bentuk haji, ya, yang afdalnya ialah haji tamattu'. Ya, kerana haji tamattu' dia merangkumkan kedua-dua ibadah haji dan umrah itu, ya. Baik. Perkara yang ketujuh, tuan-tuan, dalam lafaz hadis ini, atau ini mungkin ada perincian, tuan-tuan boleh baca sendirilah, ya. Kita terus lihat kepada perkara yang ke-8, keutamaan dan kepentingan kelima-lima rukun ini, kerana agama Islam dibina atasnya, ya, 2 kalimah syahadah, solat, zakat, puasa dan haji. Kemudian perkara yang ke-9, dapat kita lihat bagaimana Nabi SAW menggunakan kaedah mendahulukan perkara yang paling penting sebelum hal-hal penting yang lain. Ya, rukun Islam itu semua penting, bahkan wajib, tapi yang paling penting ialah mengucap 2 kalimah syahadah, disusuli dengan solat, kemudian zakat. Baik. Kemudian perkara yang terakhir, yang ke-10, salat didahulukan sebelum amalan-amalan lain kerana ia merupakan tali penghubung antara manusia dengan Tuhan. Nak kata kedudukan salat itu yang sangat penting dan utama. Bahkan dari segi kedudukan dia terletak selepas 2 kalimah syahadah. Selepas seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, apa yang dia kena buat? Kalau dia baru masuk Islam, dia kena laksanakan salat fardu. Sebelum nak pergi ke tempat benda-benda yang lain, dia kena laksanakan salat fardu. Ini menunjukkan kedudukan salat itu. Jadi jangan sekali-kali diambil mudah. Tapi kadang-kadang kita lihat di luar sana ramai seperti ada kelalaian, kejahilan, sikap acuh tak acuh, betul atau tidak, ya, dalam pelaksanaan salat tu. Dan barangkali terutamanya salat subuh. Jadi ini adalah satu masalah sebenarnya. Ketika mana seorang itu dia meninggalkan salat secara sengaja, seperti dalam salat subuh tadi, dia tak salat kerana tidur atau kerana malas, kerana, ya, apa-apalah, kerana urusan sibuk dunia dan sebagainya. Sedangkan salat itu adalah tiang agama, tak boleh nak dilalaikan, tak boleh nak dilakukan secara sambil lewa dan sebagainya. Di samping salat itu adalah tali penghubung. Apa artinya tali penghubung antara kita dengan Allah SWT? Apa yang boleh kita katakan? Apa maksudnya tali penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya, kalau kita nak tali penghubung ni, boleh saya tambah talian hayat jiwa. Tali penghubung ini maknanya talian hayat jiwa. Jadi kalau seorang itu dari segi jasmaninya, dia hanya dapat hidup kalau dia makan dan minum, atau terutamanya minum. Minum tu penting untuk nak hidup. Maka dari segi kerohanian dia, salat itu adalah yang menghidupkan jiwanya. Di mana, dan jiwa itu hanya dapat hidup apabila dia ada talian hayat antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau dia tak salat, maka ibarat kata dia telah memutuskan talian hayat tersebut. Maka apa akan jadi kepada jiwanya? Jiwanya akan hilang talian hayat tersebut. Dan betapa cepatnya jiwanya itu akan hilang sumber pernafasannya, sehingga dia tercungap-cungap, tersedak-sedak. Dan betapa cepatnya hatinya itu akan lemas, lalu mati. Sedangkan kalau seorang itu hatinya sudah mati, walaupun fizikalnya hidup, tidak ada guna bagi dia.
Kerana ketika itu hati itu sudah kelam, hilang cahayanya, sudah gelap, tidak ada nur. Dia tidak lagi dapat menikmati kehidupan seperti mana yang sepatutnya. Terutamanya apa? Dalam dunia ni semua mencari apa, tuan-tuan? Jangan kata duit, ya itu tahulah. Tapi di sebalik semua duit, harta yang dikejar itu, apa yang dikejar oleh manusia, tuan-tuan? Ketenangan dan kebahagiaan. Dan dia tidak akan dapat dikecapi kalau hati itu sudah mati. Makanlah macam mana sekalipun, duduklah rumah sebesar mana pun. Ini kadang-kadang sering saja kita nampak orang yang kaya. Betul atau tidak, tuan-tuan? Ramai orang kaya, tapi jiwa dia macam mana? Tenang, gembira? Jangan, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada pemahaman yang kadang-kadang yang agak dangkal. Kita tengok je orang kaya, kita kata, oh dia mesti seronok, mesti gembira dia sampai di awang-awangan. Jangan. Silap hari bulan hati dia merana lebih daripada engkau. Mana taknya? Saya bagi contoh lah. Orang kaya, orang miskin atau orang yang hidup sederhana, barangkali itu jauh lebih lumayan. Dia tak ada apa, fikiran dia tenang, hati dia gembira, tak ada apa yang tak ada masalah apa sangat. Tetapi sedangkan kawan yang barangkali banyak harta, banyaklah benda yang dia kena fikir. Tanggungjawab sini, kerja sini, apa ni, projek sini, projek, betul tak? Ini belum tambah lagi musuh keliling sini, pencuri sini, penyamu sana. Semua tunggu je, tengok je rumah dia. Dia pun pasanglah kamera kan. Pasang gerigi sini, gerigi sana, kawat berduri sini. Orang miskin tadi, orang hidup susah tadi, dia kena risau ke semua tu. Dia duduk kat rumah relax, kaki, tangan semua, dalam keadaan tenang, tak ada apa, nothing to worry. Tapi kawan yang kaya tu takut. Kalau ada bunyi sikit, apa tu? Pencuri masuk ke? Contoh. Nak kata bahawa ketenangan dan kebahagiaan ini bukan suatu yang dengan mudah dapat dikecapi dengan benda-benda material. Tidak. Jadi tuan-tuan, sebetulnya ketenangan dan kebahagiaan itu dari mana datang? Dari makan? Tak. Dari kenderaan mewah? Tak. Rumah yang besar? Tak. Dari isteri anak-anak ke? Tak. Dari mana datang ketenangan dan kebahagiaan itu? Ada jawapan? Kena ingat, jawapannya tidak lain dan tidak bukan daripada Allah. Daripada Allah. Urusan hati, kita boleh jaga ke hati kita? Okey tuan-tuan, saya nak bahagia, tekan switch bahagia. Saya nak sedih. Jadi macam tu tak ada. Hati ini urusan Allah. Sehingga Rasulullah SAW pun sendiri tak dapat nak menjaga hati dia. Betul atau tidak? Seperti mana dalam doa, ya muqallibal qulub, apa tuan-tuan? Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Hati ni jantung lah. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Siapa yang baca doa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun baca doa ni. Dia yang mengajar kita doa ni. Ini kan pula kita. Ya, lagilah hati kita bukan berbolak-balik, berkecamuk, tonggang langgang, terumbang ambing. Jadi jangan diabaikan tali penghubung, tali hayat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan solat. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman, berjaya. Semua nak kejayaan dekat dalam dunia ni. Tapi Allah kata qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang beriman. Ciri utama mereka yang beriman itu apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang salat dalam keadaan khusyuk. Bukan sekadar salat dalam keadaan khusyuk. Dan itu pun ada cabarannya seperti yang telah kita sebutkan tadi. Tapi jaga salat dan kena mujahadah supaya khusyuk.
Lebih-lebih lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkara pertama yang akan dihisapkan di hari akhirat kelak apa tadi? Perkara yang pertama yang akan dihisapkan hari akhirat nanti apa dia? Solat. Dan kata Nabi, fa in salaha faqad aflaha wa anjah. Kalau orang tu solat dia lulus, maka dia telah berjaya dan dia telah lulus dalam ujian itu. Wa in fasada faqad khaba wa khasir. Kalau solat dia rosak, maka dia telah kecewa dan dia telah mendapat kerugian. Pentingnya jaga solat, terutamanya solat fardu 5 waktu. Lebih-lebih lagi solat subuh. Ini yang kadang-kadang kita lihat di luar sana ramai yang leka dan lalai, ya. Mungkin saya boleh tambah tuan-tuan, antara kekeliruan yang kita lihat di luar sana dalam masyarakat dalam soal salat ni tuan-tuan, ada tanggapan bahawa kalau dia tak dapat nak laksanakan solat itu secara sempurna dengan apa? Dengan berdiri, solat fardu wajib berdiri, dengan berdiri menghadap kiblat di samping syarat-syarat yang lain. Ada tanggapan bahawa kalau dia tak boleh nak laksanakan dengan sempurna begitu, maka dia tak boleh salat. Dan ini berlaku dalam kalangan bukan orang-orang yang main bola, tak. Jemaah haji, umrah, jalan terbang. Apa yang saya maksudkan di sini ialah sehingga datangnya istilah apa tuan-tuan? Solat hormat waktu. Apa solat hormat waktu? Solat yang dikerjakan dalam keadaan menurutnya tak sempurna, sebab dia solat dalam duduk angkat terbang, duduk macam ni. Solat fardu, masuk waktu dalam angkat terbang, nak pergi berhaji atau umrah atau mana-mana lah dalam angkat terbang. Tapi dia menganggap bahawa dia solat ni, dia solat, tapi dia menganggap solatnya ini tak sah. Bahkan sujud bila dah sampai ke destinasi yang kemungkinannya dah keluar waktu, dah habis waktu, dia kena ulang balik. Sebab solat dia ketika duduk tadi tak sah. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau seorang itu solat dalam keadaan dia yakin bahawa solat dia tak sah, sah tak solat dia? Boleh faham tak solat? Dia solat dalam keadaan dia yakin apa? Solat dia tak sah. Kerana apa sekali sebab pun lah. Agak-agak solat dia boleh jadi sah ke? Taklah. Innamal a'malu binniyat. Semua setiap amalan tu dengan niat. Kalau niat dia dah kata nak solat, aku ni tak sah, tapi aku solat. Habis kau solat kenapa? Kerana aku nak hormat waktu. Mana takkan aku nak masuk waktu aku nak duduk huha-huha je. Aku kena hormat lah. Hormat apa? Hormat waktu. Mungkin dia solat dengan tanggapan bahawa salat dia tak sah, dan bila sampai destinasi dia kena ulang. Kita kata ini salah. Ini salah. Menyalahi kaedah yang ditetapkan dalam syariat yang menuntut supaya kita salat. Yang pertama, jaga salat. Maksud salat di sini maknanya salat dalam waktu. Hafizu 'ala salat. Allah kata dalam Al-Quran, jaga salat. Dan ayat lain Allah kata apa? Inna salata kanat 'alal mu'minin sambung kitaban mawquta. Semuanya salat telah ditetapkan waktu-waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Ada waktu dia. Tak boleh kita nak tukar-tukar. Boleh ke? Salat subuh bila matahari dah naik, tak kira apa atas alasan sekali tu. Atau zuhur nanti dia nak salat pada waktu asar, atau asar dia nak salat pada waktu maghrib dan sebagainya. Ada yang lagi canggih tuan-tuan. Dia keluar pergi kerja awal pagi, jadi sepanjang hari tu dia sibuk. Apa dia buat? Dia jamakkannya 5 waktu tu pada waktu tengah malam. Yang penting jaga salat tuan-tuan. Ini kita kata keliru. Salat itu ada waktu dia. Dengan kata tuan-tuan, tak boleh seorang itu meninggalkan salat sehingga keluar waktu
kecuali dengan dua sebab dan alasan saja. Selain daripada dua sebab alasan ni tak diterima. Apa dua sebab tu? Lupa atau tertidur. Kalau sengaja, sebetulnya walaupun ada khilaf di luar sana antara yang membolehkan dia qada, walaupun dia sengaja tinggalkan solat itu sehingga keluar waktu, memang ada pandangan yang kata boleh qada, tapi sebetulnya tak ada qada. Tidak ada qada bagi orang yang melepaskan solat itu sehingga keluar waktu. Sebagai hukuman, bukan sebagai ganjaran. Di luar sana faham bahawa kalau dia tak solat, kalau dia terlepas solat sampai keluar waktu, dan kita kata tak ada qada bagi dia, maka kita telah memberi ganjaran kelebihan pada dia. Salah. Itu sebagai hukuman. Saya bagi contoh sini supaya tuan-tuan lebih fahamlah. Andaikan seorang itu dia tetapkan waktu dia untuk dia nak menghadap raja. Menghadap raja. Maka dikatakan kepada dia, kau nak menghadap raja hari ini pukul 8 sampai 9. Itu waktu dia. Datang pada waktu. Lalu dia buat apa? Dia pun pukul 8 pukul 9 dia apa? Kaki bersilang. Kaki bertenggek lah, dia relax. Sampai pukul 12 baru okey dia pergi agak diketuk pintu raja pukul 12. Padahal waktu dia pukul 8 sampai 9. Lalu dikatakan mana yang dikira sebagai hukuman? Tetap dibuka, tak apa maksudlah, yang penting kau minta maaf. Atau dilarang daripada dia masuk daripada pintu tu kerana dia datang pada bukan waktunya, dan disuruh supaya dia kena menyesal dan bertaubat dan memperbanyakkan solat-solat sunat, atau dia kena perbanyakkan amalan-amalan sunat. Yang mana agaknya yang lebih tepat sebagai hukuman? Tetap dibiarkan dia masuk walaupun pukul 12, atau dilarang sama sekali daripada dia masuk setelah habis waktu? Mana yang lebih kena pada hukuman? Sebagai hukuman tetap dilarang, betul? Kalau dah keluar waktu tu dilarang sama sekali daripada dia masuk, itu baru dikira sebagai hukuman. Dan itu pandangan yang tepat, yang rajih dalam hal ini, walaupun saya tahu ada khilaf di luar sana antara yang membolehkan qada walaupun seorang itu terlepas salat secara sengaja. Adapun kalau tidur dan lupa, itu memang satu keuzuran syar'i yang dibenarkan, ya. Cuma boleh saya tambah juga satu lagi, tuan-tuan. Andai kata seorang itu dia terlupa atau tertidur sehingga keluar waktu soalan, bila masa untuk dia kerjakan solat yang dia terlupa atau dia tertidur itu? Bila waktu dia? Sedangkan waktu yang ditetapkan dah habis, dah keluar, dah tamat. Bila waktu bagi dia? Ada yang kata boleh dia buat bila-bila. Itu salah. Itu salah. Walaupun ada itu dikira keuzuran, tetapi tetap bagi orang yang lupa atau tertidur tadi, ada waktu kecemasan bagi dia, dan dia kena buat pada waktu kecemasan tu. Dengan kata kalau dia abaikan juga, maka dia sudah terlepas sama sekali, bukan sahaja waktu asalnya, bahkan waktu kecemasan itu. Apa waktu dia? Bagi orang yang terlupa, waktu dia kena solat apabila dia teringat, maka dia kena bergegas terus kerjakan. Kalau ditangguh-tangguhkan, maka dia telah terlepas. Bagi orang yang tertidur, apabila dia terjaga, maka dia kena laksanakan terus, ya, secepat mungkin, tanpa ditangguh-tangguhkan lagi, ya. Baik, insya-Allah. Ada soalan pertanyaan ke? Ada soalan ke? Baik, saya ingat kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.